السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم قدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بينه وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومنامه واجعل يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة عظيم. أما بعد. Alhamdulillah ikhwan al-muslimin, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dapat kita bertemu dalam majlis pengajian di tengah hari ini. Dapat kita menyambung kembali pembincangan kita berdasarkan kitab utamanya Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ni, di mana pada kuliah yang lalu kita dah baca keterangan hadis pertama. Sebenarnya hadis pertama tu pada setengah pendapat sebenarnya ada dua hadis di situ. Dua hadis dihimpun jadi satu hadis, ya. Kita tengok balik pada matan dia daripada muka surat 2 tu. Qala Ibnu Syihab, ya. Daripada Qala Ibnu Syihab tu sebenarnya tu hadis yang kedua. Ya, hadis yang pertama sampai situ je. Sampai daripada tuwfiya wa fataral wahyu. Itu hadis pertama yang diriwayatkan daripada Aisyah tu. Adapun hadis kedua ni diriwayat daripada Ibnu Syihab. Ya, mengeluarkan akhbarani Abu Salamah. Diriwayatkan daripada Abu Salamah. Itu hadis kedua. Tapi dihimpunkan oleh ulama ini, ya, jadikan satu hadis. Kalau ikut sebenarnya dua hadis lah kita baca tu, ya, dihimpunkan. Sampai kita kepada muka surat 10, wahyu turun kembali kepada junjungan. Itu rasanya, ya. Ibnu Syihab berkata, ini hadis kedua ni, ya, daripada yang kita baca tadi itu. Dan telah dikhabarkan kepada mereka, kepada aku, oleh Abu Salamah bin Abdul Rahman, bahawa Jabir bin Abdullah Al-Ansari telah berkata, menceritakan dari hal keberhentian wahyu, iaitu maka berkatalah junjungan di dalam persabdaannya bahawa
sekoyong-koyong, yakni tiba-tiba malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira sedang duduk di atas kerusi antara langit dan bumi. Maka kata Nabi, aku gentar daripadanya, datang rasa takut. Maka baliklah aku, lalu aku katakan, selimutkanlah aku. Maka turun pula ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya ayyuhal muddaththir, wahai mereka yang muslimat. Muzammil muslimat juga ya. Kum, bangunlah. Fa'anzir, maka berilah amaran kepada orang yang tiada percaya. Ini perintah kepada Rasulullah untuk menyebarkan agama. Maka perintah ini sekarang ini dah diturunkan, diwarisi oleh para ulama. Asal dalam perintah bila menggunakan wazan amar, al-aslu fil amri lil wujub, asal pada fi'il amar itu wajib. Bila menggunakan lafaz amar, perintah, makna perintah itu wajib. Wajib atas Rasulullah sampaikan. Maka Nabi kata al-ulama'u warasatul anbiya, makna seperti mana wajib atas Rasulullah menyampaikan seruan agama, wajib juga kepada ulama-ulama seterusnya sebagai tanggungjawab untuk menyebar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lagi sekali kita tengok Nabi terkejut. Seperti mana Nabi terkejut di dalam Gua Hira apabila bertemu dengan Jibril alaihissalam. Apa hikmah tuan-tuan kita boleh dapat daripada terkejutnya Nabi ini? Ini jadi bukti bahwasanya wahyu yang Nabi terima itu semata-mata pilihan Allah, bukan dicari-cari oleh Nabi. Seperti Tok Nujum pergi petapa kat gua-gua mencari-cari satu ilmu. Nah, bila dia mencari-cari, bila datang satu tu dia tak takut, dia seronok. Orang pergi petapa 4 bulan dah. Macam-macam sikit, datang katak, datang ular. Tiba-tiba datang depan dia, berdiri kok kat situ. Dia tak takut sebab dia dah bersedia menanti dan dia ingin nak berjumpa. Ini jadi bukti bahawasanya Nabi bukanlah jenis itu. Nabi terima wahyu daripada Allah, pilihan Allah, dan bukan Nabi mencari-cari wahyu itu. Nabi pun tak tahu dia nak lantik jadi Nabi. Ini menunjukkan bahawasanya wahyu itu bukan rekaan Nabi, bukan Nabi duduk tuntut cari daripada khayalan-khayalan apa panggil? Imanasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya, datangnya takut pada Nabi. Bukan Allah tak boleh beri dalam hati Nabi itu, tetap Allah mampu, kuasa beri hati Nabi itu berani daripada awal lagi. Tapi nak jadikan bukti yang wahyu ni bukan dicari-cari oleh Nabi, seperti mana mencari-carinya ahli-ahli pertapaan, mencari ilmu. Kerana orang mencari-cari bila dapat dia seronok tak takut kan? Tak takut. Tunjuknya memang Allah sendiri yang pilih, dan Nabi tak bersedia, tak berangan-angan pun nak mencari-cari wahyu itu. Maknanya nak tolak sangkaan musuh-musuh yang Nabi sebenarnya mereka-reka wahyu ini. Itu antara hikmahnya. Kemudian banyaklah wahyu turun dengan berturut-turut. Tak lepas daripada peristiwa itu, terhenti beberapa seketika, kemudian turun setengah kata setahun, setengah kata 3 bulan, terkhilaf. Turun pula Al-Muddaththir. Kerana pengajaran kita ambil dulu dalam pendidikan tarbiyah ini, kita kena beransur-ansur, dia tak boleh drastik, nanti terperanjat. Bila turun saja ayat pertama, Allah stop dulu, beri Nabi biasa dulu, baru turun pula ayat muddat.
Mudassir. Seperti mana ayat pengharaman arak dulu, ya, turun 3 kali step by step supaya tidak terperanjat dalam didikan, ya. Itu antara hikmah Allah tangguh penurunan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis hadis pertama ataupun hadis pertama dan kedua. Masuk hadis yang ketiga, ya. Kalau dalam kitab ni hadis kedua lah. Hadis yang kedua, 3 perkara membolehkan seseorang mendapat kemanisan iman. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nari atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik, ini sahaya Nabi yang dimerdekakan oleh Rasulullah, ya, radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, 3 perkara, man kunna fihi, siapa ada padanya, barang siapa yang ada padanya 3 perkara ni, ya, barang siapa yang ada 3 perkara itu padanya, wajada, nescaya dia akan mendapat, ya, nescaya ia mendapat halawatal iman, akan kemanisan iman. Mana 3 perkara? Iaitu adalah Allah dan Rasulnya terlebih kasih kepadanya daripada yang lain daripada keduanya. Yang kedua, dan bahawa ia kasih akan seseorang, tiada kasihnya itu melainkan kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga, dan bahawa ia benci akan kembali murtad, kembali kepada kufur setelah dia beriman, ya, sebagaimana ia benci bahawa ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, berdalilkan hadis ini kita faham bahwasanya iman seseorang itu ada kemanisan dia, ada tingkat-tingkat kemanisannya. Ada iman yang manis, ada iman yang tidak manis, ya. Manis iman ni kalau kita nak umpamakan, ya, seperti kita umpama gula, ya. Contoh, satu hari kita suruh anak kita pergi beli gula, Mat, ya, pergi beli gula 1 kilo, dia pun pergi beli, bawa balik gula 1 kilo, kita pun bacuh teh, cedok, yang seduk bacuh tak manis lagi, cedok lagi tak manis, habis 1 kilo tak manis. Ada faedah tak gula tak manis tu? Ada faedah tak gula tapi tak manis, ya? Makna tak ada makna lah. Ada nama gula tapi tak ada manis. Begitu juga nama je mukmin tapi tidak ada manis. Kemudian hari ini ada orang cipta gula tiruan. Dia ahli sains, ya, dia cipta gula tiruan yang mana gula ini kurang manis, tak seperti manisnya gula tebu. Untuk siapa gula tu? Untuk siapa gula kurang manis ni? Untuk orang yang bermasalah, untuk orang yang berpenyakit. Maka begitu juga kemanisan iman. Orang yang iman dia manis, orang yang hatinya tak sakit, hatinya manis, manis asli, manis gula. Ada orang yang hatinya tidak ada manis, tawa, zikir pun tawa, ngaji pun tawa, ya, baca Quran pun tawa, tahajud pun tawa, main manis.
Ya. Kalau enjoy seronok, tu tanda apa? Tanda hatinya berpenyakit. Seperti mana berpenyakitnya orang tak boleh makan gula tadi. Tahu tak? Sebab orang kalau dia tak sakit, dia tak nak air tawar-tawar dah. Tuan-tuan tak ke minum air tawar? Itu tak ada kencing manis, tak ada apa, orang jamu tawar je tak? Tak nak. Tapi apa dah ada yang kedaya, kalau kita dah kena kencing manis, nak manis pun tak boleh, kena minum tawar. Begitu juga hati. Hati manusia ni, kalau hatinya tak berpenyakit, dia tak seronok tawar, dia seronok manis. Dia seronok berzikir, dia seronok mengaji, dia tak boleh duduk dia diam gitu, tak mahu. Dia tak nak buang masa. Tapi hati berpenyakit, dia terbalik pula. Bila berzikir pahit bagi dia, bila mengaji pahit bagi dia, bila ibadah pahit bagi dia. Sebab hatinya tak manis. Sebab itu Nabi SAW membahagikan hati manusia ini kepada 4. Hati manusia ada 4, seperti mana dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu arba'atun, qalbun ajradu fihi mislu siraji yazhar, wal qalbun al-ghafu, wal qalbun aghlafu marbutun ala ghilafih, wal qalbun mankusun, wal qalbun musaffahun. Fa amal qalbu ajradu fa qalbul mu'min fa sirajuhu fihi nuruhu, wa amal qalbu aghlafu fa qalbul kafir, wa amal qalbul mankus fa qalbul munafiqil khalis arafa summa ankara, wa amal qalbul musaffahun فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل إيماني فيه كمثل البقلة يمدها مع الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القهوة والدم فأي مدة غلبت على الأخرى غلبت عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Nabi kata hati kita ada 4. Tulis ya. Hati pertama kata Nabi, hati ajrat. Ya, hati ajrat ni hati yang ada di dalamnya cahaya, cahaya iman yang memancar-mancar, iaitu hati orang mukmin yang kamil, iman yang tulen, iman yang punya kemanisan, iman yang mana seperti mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan, Allah gunakan fi'il madhi, anzala, telah menurunkan sakinah. Sakinah ketenangan, tenang, tenteram, damai, serenuk, sejuk hati. Fi qulubil mu'minin,
dalam hati orang mukmin. Makna hati ni hati yang punya ketenangan. Bila sebut hati punya ketenangan, maka hati ini tak kenal makna tension, tak kenal makna stres, tak kenal makna boring, tak kenal makna bosan, tak kenal makna serabut, tak kenal makna apa lagi? Penyakit-penyakit hati. Makna hati duduk dalam keadaan apa pun seronok senyum aja. Itu hati orang mukmin yang kamil. Uji kok mana pun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tapi kalau hati kita kena uji sikit, kalau kesah, wajib jerit, lari sana, panjat okok kelapa terjun balik. Ya, naik kelak malam, minum arak, ya, ambil pistol gajah, tembak kepala sendiri. Mukmin tapi serabut. Itu makna dia hatinya tidak ada sakinah. Sebab apa tidak ada sakinah? Kerana hati dia tidak ada manis. Iman ada tapi tak manis. Makna hatinya tak duduk di sini. Hatinya belum ajrat, belum terpancar kemanisan iman tu hingga mengeluarkan nur yang merasapi jiwa dia. Apa tak? Ya. Hati ni Allah kata dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, bandingan orang-orang mukmin yang punya hati yang bersih, iman yang kamil, idza zukirallah, bila disebut Allah, setengah bahasa dia takdir, bila disebut azab Allah, ya, kita cerita pasal neraka seperti hari Jumaat kan, orang baca, Pak Imam baca surah Sajadah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Kalau kamu perhatikan kata Allah, ketika orang berdosa lepas mati masuk kubur, bawa dosa-dosa yang tidak bertaubat, nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tunduk merayu-rayu di hadapan Tuhan mereka sambil berkata, Rabbana absarna, ya Allah kami dah lihat. Masuk kubur dah nampak dah, nampak ular sejam lakrak 70 kepala, nampak kala jengking, nampak api, nampak malaikat Zabaniyah balok tuf tentunya dengan suara halilintarnya. Wa sami'na, kami dah dengar pekikan malaikat tu macam guru suara terjantung tercabut itu. Ya, itu malaikat Zabaniyah macam guru suara dia, gugur jantung-jantung. Ya, masuk dalam kubur, ya, melambung mayat tu. Apa kata mayat? Ya Allah, kami dah lihat, kami dah dengar. Farji'na, hantar balik kami ke dunia. Na'mal salihah, kami janji kami nak beramal salih kalau kamu hantar balik kami ke dunia. Boleh balik tuan-tuan kalau kita dah mati. Kalau balik pun tu pukul berapa malam ketuk pintu, Assalamualaikum, buka pintu, tengok ayah ada tercekak depan pintu, ada anak dia jemput masuk. Nak jemput tak tuan-tuan? Petang tadi kita tanam dia, malam tu Allah izinkan balik, baliklah. Ya, bertaubat. Dia pun balik. Ya, tegak-tegak depan pintu. Dia terajang dia anak dia, masuk kubur balik kata dia. Tak? Apa tu Tuhan tak bagi balik? Tak ada orang nak terima dah. Ya. Bila kita mati, anak pun tak ada dah. Bukan diri dia, bantal dia pun campak keluar. Kain pelekat dia pun sedekahkan budak tahfiz. Pelekat baru ambil ke dia. Dia dah pakai dia ayah tu beri kat budak tahfiz. Dia takut mayat. Nampak tuan-tuan?
Itu Allah ingatkan. Jadi orang yang beriman ni, ya, bila sebut azab Allah, wajilat qulubuhum, menggeletar hati mereka, ya, mengalir air mata mereka bila dengar azab-azab Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibaca ayat-ayat Allah Taala, zadathum imana, bertambah iman mereka. Ya, itu dipanggil hati ajrad. Hati ini, ya, fihi siraju yazharu, dalam hati itu ada nur yang terpancar. Ya. Yang kedua dipanggil hati aghlaf. Kita bubuh alif sini, aghlaf. Aghlaf mana? Hati yang ditutup, marbutun ala ghilafih, ditambat atas penutupnya. Marbutun ala ghilafih, ditambat, disel penutup. Macam air mineral tu dah bubuh tutup, dia sel lagi. Boleh tuang tak air masuk dalam tu kalau dah tutup? Tak boleh dah. Itu panggil hati orang kafir. Hati kedua dipanggil hati orang kafir, hati yang telah ditutup. Khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati-hati mereka sehingga tidak ada ruang nak masuk hidayah. Ya, itu hati yang kedua. Hati yang ketiga dipanggil hati mangkusun. Hati mangkus ni hatinya ditelengkup ke bawah. Kalau cawan tu, ya, telengkup ke bawah, tumpah habis air ini. Asalnya duduk begitu, pusing ke bawah. Ini dipanggil hati munafikun khalis, hati orang munafik yang tulen. Arafa summa ankara, dia dah kenal, dah tahu dah, ya, kebenaran, tahu dah iman tu apa, kafir tu apa, kenal Tuhan. Summa ankara, kemudian dia kufur kembali sebab kecintaan dia melampau kepada dunia, dan hati dia mati. Bila hati mati, Allah cabut balik nikmat iman di hati dia, jadi dia kafir, dipanggil munafik. Ya, orang munafik ni bukan dia tak tahu, setengah-setengah mereka bila cerita about agama lebih hebat pada kita lagi, tapi dia engkar. Ni hatinya kotor. Ya, ini panggil hati mangkus. Hati yang keempat dipanggil hati musaffahun. Musaffahun ni makna hati yang berlapis-lapis, hati yang bertindih-tindih, bercampur gaul. Ya, kata Nabi, hati ni fihi imanun wa nifaqun. Ada dalam hati itu iman, dan ada juga dalam hati itu nifaq. Nifaq tu penyakit orang munafik. Kita kalau ada iman dipanggil mukmin, bila ada nifaq dipanggil munafik. Jadi hati orang ni dia campur dua-dua, iman ada, nifaq pun ada. Maka Nabi umpamakan iman di hatinya itu bagaikan sayuran yang disiram dengan air yang cantik. Famasalu imani fihi kamasalul baqlah yamudduha ma'ut tayyib. Iman di hatinya tu bagaikan sayur yang disiram dengan air yang subur, bersih, subur iman dia. Famasalu nifaqnya pula, umpama nifaqnya kamasalul qurhah yamudhal qahwa wa damu, bagaikan luka yang telah berdarah dan menanah-nanah. Tu nifak di hati dia, bagaikan luka yang dah parah, berdarah menanah-nanah. Jadi iman dan nifak ini sentiasa berperang, 24 jam berperang antara iman dan nifak ini di hati dia. Maka kata Nabi, fa ayyuma datani ghalabat 'alal ukhra ghalabat 'alaihi.
Mana-mana satu yang kuat, dia mengalahkan yang satu lagi. Sebab itu kita dapati ada jenis manusia ni yang jenis dua alam. Manusia yang jenis dua alam ni terbit di hati ni lah. Kalau hari raya haji tu dia lah mula-mula sekali tarik lembunya. Orang belum sampai, dia sampai dulu bawa lembu. Bagus tu untuk korban, hantar setiap masjid 40 ekor. Masjid sana seekor, masjid sini seekor, ya, yang ke sini seekor. Ya, terbit daripada mana? Terbit daripada iman dia. Sebab hari itu menang iman dia, nifak dah kalah. Duk tak berapa lama ada konsert tempat dia yang pertama sekali beli tiket je. Pak Haji beli tiket. Pak Haji juga dah sangkut ke rumah dah kopiah tu. Tukar kek pula. Ya. Terbit daripada mana? Terbit pada nifak. Maknanya waktu tu iman dia dah kalah, nifak dia menang. Jadi sentiasa berlawan lah. Bila iman menang, mukanya ada kat masjid. Bila iman kalah, mukanya kat panggung wayang. Bila iman menang, datang mengaji hari Minggu. Bila iman kalah, ikut orang rumah pergi Maidan. Tak payah ngaji lah bang, hari ni kita pergi Maidan. Wah, Maidan boleh pergi petang tak? Tapi kalah dengan orang rumah. Nampak tak? Sebab apa? Iman dia yang kalah, berlawan dengan nifak itu. Ya. Faham? Ya. Iman ni, hati ni cukup bahaya. Waktu bila? Waktu kita berada di sakratul maut. Bayangkan tuan-tuan, waktu kita berada di sakarat. Sakarat tu makna mabuk mati. Sebab apa Nabi katakan mabuk? Sebab sakitnya terlampau sakit. Menahan kesakitan tu bagaikan orang mabuk. Tak tahu nak buat apa dah. Orang mabuk kan tak erti mikir. Sakit yang amat sangat. Dalam keadaan sakit begitu, mampu tak iman kita nak kalahkan nifak? Sedangkan kita tak sakit pun kadang-kadang kita kecundang dengan nifak kita. Tengah duk baca Quran elok-elok, kawan duk sebelah dia mengumpat pula kawan. Tadi dia baca Quran. Ni datang pula lama-lama tu duk sebelah kita, dia mula bawa cerita. Yalah, dia tu memang aku jumpa bersental dia. Nah, sekejap kan lari terus. Itu maknanya dalam keadaan kita tak sakit pun kadang-kadang iman kita kecundang kepada nifak. Cuba kita bayangkan, dalam keadaan kita berada di aman sakratul maut, tengah duk sakit, waktu itu berlawanan antara nifak dan iman. Agak-agak boleh mengucap dah waktu itu. Ya, kalau iman kita kuat, matilah dia husnul khatimah. Kalau iman dia tak kuat, nifak dia menang, mati dalam su'ul khatimah. Wa yazbillah min zalik. Sebab itulah Nabi suruh cari kemanisan iman. Cari. Jangan sampai kita berada di aman maut membawa hati yang belum hati ajrat. Kita kena pastikan sebelum bertemu Allah, pastikan hati kita ajrat. Jangan sekali-kali membawa hati yang lain. Kerana tidak ada siapa yang selamat di padang mahsyar melainkan orang yang hati ajrat. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak ada yang selamat, tak ada manfaat harta benda anak-anak melainkan orang yang membawa hati salim. Hati ajrat ni mana hati salim? Hati yang berisi iman, yang punya kemanisan. Tanda imannya manis, dia seronok beramal. Zikir seronok, ngaji seronok, ya, beribadah seronok, ya, apa sahaja perintah Allah Ta'ala dia buat dalam keadaan penuh kecintaan mahabbah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita nak dapat kemanisan iman, dengan arti kata lain, cara nak mencari hati ajrat, 3 perkara saja kata Nabi. Mana? Yang pertama kata Nabi, ayyakunallahu
wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahawa Allah dan Rasulnya lebih dia cinta nak dibandingkan lain daripada yang lain. Nak dibandingkan Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul ini dia lebih mencintai, lebih daripada segala-gala yang lain. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Allah kata, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta habba ilayya min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya, tak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada aku lebih dia kasih kepada anak dia sendiri, lebih dia kasih kepada bapa dia sendiri, lebih dia kasih kepada semua manusia yang lain. Bau iman dia sempurna. Ya, pernah satu ketika tuan-tuan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, jumpa Nabi. Sayyidina Umar jumpa Nabi nak menyatakan keimanan dia. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, anta ahabba ilayya min kulli syai' illa nafsi. Ya Rasulullah, aku cinta dekat engkau lebih daripada segala-gala melainkan diri aku sendiri. Itu peringkat awal. Mula-mula Sayyidina Umar dia nak menyatakan kecintaan pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalau nak dibandingkan cinta aku kepada anak aku, cinta aku kepada ibu bapa aku, cinta aku kepada ahli keluarga, kawan-kawan, harta benda, segala-galanya, aku cinta dekat kau lebih lagi pada mereka. Tapi kalau nak banding dengan diri aku rasa cinta kat aku lagi. Dia kata cinta diri dia lagi pada Nabi. Maka Nabi baca hadis yang saya baca tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu ya Umar sehingga dia kasih kepada aku lebih dia kasih daripada anak dia sendiri, lebih dia kasih daripada bapa dia sendiri, lebih dia kasih daripada manusia sekaliannya. Bila dengar begitu, Umar sepantas kilat dia kata, ya Rasulullah, al-an anta habba ilayya, ya, min kulli syai' wa min nafsi. Aku cinta kepada engkau ya Rasulullah lebih pada segala dan lebih pada diri aku sendiri. Spontan dia tukar. Maka Nabi kata, al-an ya Umar, bahawa sempurna iman kamu. Nampak tuan-tuan? Kalau kita duk cinta lebih, nak selawat pun malas, cakap lebih banyak daripada selawat, itu tandanya kita tak cinta dengan Nabi. Bila tak cinta dengan Nabi, maknanya hati kita tidak ada manis iman. Hati belum sampai ke sini. Kalau mati ni parah. Parah bawa hati yang tidak ada ajrat. Duk kat sanun kemungkinan. Musaffahun tu. Ya, nak berdepan malaikat dalam kubur naya kita nanti. Ya. Makna cinta pada Rasulullah ni tuan-tuan, bukan setakat cinta namanya sahaja, bukan setakat cinta batang tubuh Nabi sahaja. Cinta segala-galanya yang berkaitan dengan Rasulullah, perkataannya, perbuatannya, makna perintahnya, suruhannya, akhlaknya, semua kita cinta, semua kita ikut sunnah-sunnahnya. Dengan arti kata lain, di samping kita menerima Rasulullah, kita sambut Maulid Rasul, kita sambut juga risalah nubuah yang Nabi bawa. Baru dianggap cinta yang sempurna. Tidak memada hanya cinta batang tubuh Nabi, tapi waktu yang sama nubuah, risalah yang Nabi bawa kita tak nak terima. Sebab bapa saudara Nabi tuan-tuan, Abu Lahab, dia cukup seronok bila Rasulullah lahir. Bila dengar saja perkhabaran Rasulullah lahir, dibawa berita oleh hambanya. Apa nama hamba Abu Lahab? Apa nama hamba Abu Lahab? Apa dia? Nama dia? Tak apa nak ingat dah.
Nanti carilah kalau tak silap Maisarah ke apa entah. Ya. Bila dia dengar saja, maka Abi Lahab dia punya seronok, dia merdekakan hamba tu terus. Sedangkan hamba ni hamba paling mahal sekali. Seronoknya dengan berita Rasulullah lahir, Abi Lahab merdekakan Rasulullah. Tak cukup itu, Abu Lahab membuat perayaan Maulidir Rasul 3 hari 3 malam dengan menyembelih 100 ekor unta. Nampak Abu Lahab sambut Maulid Rasul hebat lebih pada kita. Kita tabung jalan kat depan tu, tuan-tuan, ni ada tabung untuk Maulid Rasul. Ulur-ulur lah. Masuk RM2 je. Beli rokok RM14 boleh? Tak? Cinta kita pada rokok lebih pada Nabi lagi, tuan-tuan. Masya Allah. Kalah dengan Abi Lahab. Abi Lahab 100 ekor unta sama Maulid Rasul. Tetapi tuan-tuan, bila mana Rasulullah diangkat jadi Rasul, buat kali pertama Rasulullah menghimpunkan kaum Quraisy di Bukit Safa. Nabi tanya, wahai kaum musyrikin, wahai kaum Quraisy, kalau aku kata belakang bukit ni ada musuh, kamu percaya ke tidak? Semua kata percaya, engkau tu Al-Amin. Nampak? Nabi ni sadiq wal masduq, bukan setakat benar, dibenarkan lagi. Ini oleh orang musyrikin. Maka Nabi kata, hari ni aku nak menyeru pada kamu supaya beriman, mentauhidkan Allah. Ya, bila Nabi seru, ya, membawa risalah nubuah, yang pertama sekali bangkit menentang siapa, tuan-tuan? Abi Lahab laknatullah. Tabat siada, dia kata. Ya, celaka kau Muhammad. Maka Allah turunkan ayat tabat yada Abi Lahab wa tab. Nampak? Dia hanya terima batang tubuh Nabi, tak terima risalah nubuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah laknat Abi Lahab. Sebab itu Abi Lahab ni Allah hina dia. Di hari kematian dia dikenakan penyakit yang tidak pernah ada orang kena penyakit waktu itu. Kalau hari ni macam AIDS lah, busuk daging-dagingnya, sehingga kan ahli keluarganya tak sanggup nak menanam jasad dia, cari kayu panjang, jolok mayat bangkai dia tu, golek sampai kat tepi bukit, pakat ambil batu balik sampai batu tu menutup bangkai Abi Lahab, tinggal gitu aja. Hinonya Abi Lahab. Kerana apa? Kerana dia tidak menerima kebenaran. Mati kecewa. Bila dia bawa risalah, dia tidak mau terima. Bila dia bawa sunnah Rasulullah, dia pandang sepi. Akhirnya dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita nak mencari kemanisan iman, kesempurnaan iman, di samping kita seronok menyambut Maulid Rasul, sunat ya, banyakkan selawat, tapi waktu yang sama peganglah segala sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salah yang Nabi bawa, iaitu Al-Quranul Karim. Ya. Pernah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pergi ke perkampungan orang-orang Yahudi, mendengar hikayat-hikayat Israel, ya, cerita-cerita tentang orang-orang Israel ni. Jadi Sayyidina Umar ni tertarik dengan beberapa cerita. Maka dia terlintas di hatinya untuk membukukan, jadikan bahan-bahan cerita untuk anak-anak. Maka Sayyidina Umar jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, afatara an naktuba ba'daha. Apa pandangan engkau ya Rasulullah kalau kita tulis sebahagian daripada cerita mereka ni? Bukan untuk jadi hukum pun, untuk cerita-cerita tauladan sahaja. Mendengar begitu tuan-tuan, Nabi dengan muka yang merah, Nabi kata apa? Mutahawwikuna antum kama tahawwakat al-yahud wa nasara. Jitu baitu anta akhiya wallahi law kana Musa ma wasi'ahu illa ittiba'i. Rasulullah alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wahai
apakah kamu nak merubah syariat hukum yang aku bawa, Al-Quran yang telah lengkap, sempurna, bersih itu? Demi Allah, kata Nabi, kalau Musa masih hidup, dia tidak berpeluang membawa syariat, melainkan dia mesti ikut syariat aku. Sedangkan Nabi Musa nak Sayyidina Umar nak tulis saja, bukan nak ikut pun. Nabi marah seolah-olah Umar nak ambil kehidupan Yahudi jadi kehidupan dia, tinggalkan Al-Quran. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, "Lau badala Musa fattabi'tumuhu waqtarabtumuni la dhalaltum 'anis sawa'is sabil." Kalau Musa datang, Musa ambil syariat dia, tukar syariat aku, kamu pergi ikut syariat dia, kamu akan sesat jalan. Sedangkan syariat Nabi Musa syariat Allah, kitab Nabi Musa kitab Allah. Tapi bila dah turun Al-Quran menjadi syariat, memansuhkan kitab-kitab yang lain, tak boleh nak ambil lagi. Bila ambil jadi syariat kita, tinggal Quran, kamu sesat. Hari ini orang tak ambil kitab Allah, tuan-tuan. Orang ambil kitab musuh Allah, kitab orang kafir. Undang-undang orang kafir, orang tulis barat jadikan perundangan kita. Apa Nabi nak kata kat kita kalau kita jumpa Nabi besok? Kita jadikan perundangan kita, perniagaan kita, ekonomi kita, pendidikan kita, seluruh kita ikut dia. Dengan pakaiannya, dengan akhlaknya, dengan tingkah lakunya. Apa Nabi nak kata kat kita? Kalau kita jumpa Nabi di padang mahsyar besok, Nabi nak terima tak kita ni umat dia? Sedangkan Umar hanya minta nak tulis, Nabi dah marah, sehingga seolah-olah Umar nak merubah agama. Bukan nak tukar syariat, nak tulis cerita je. Nampak tuan? Di situ menunjukkan bahawasanya kalau betul kita cinta kepada Rasulullah, maka kita bukan hanya menerima, menyambut batang tubuh Nabi, sebaliknya apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah, sifatnya, akhlaknya, sunnahnya, risalahnya, semua kita kena cinta dan dijadikan ikutan dalam kehidupan kita. Dengan kita letakkan Allah dan Rasul lebih pada cinta segala-galanya, tuan-tuan, maka datanglah situ kemanisan iman. Bila iman kita dah manis, sesuatu yang berat pun akan jadi ringan. Ya, bila berat kita buat dengan keseronokan, yang berat itu akan jadi ringan. Contoh, kita main bola. Cuba kita duduk budak Nabi berlari kat padang bola. Tak payah sejam lah, setengah jam cukup. Kalau puk sini, tak benzang dia kat situ. Sebab dia pergi dalam berlari dalam keadaan tak seronok, rasa tertekan. Tapi kalau kita punya loceng je, dia sendiri ambil bola pun 3 jam tak sedap. Sebab dia buat dengan penuh kecintaan kepada bola. Tahu tak? Jadi orang beramal ibadah, bila kita membawa ibadah itu menjiwai dengan jiwa penuh kecintaan kepada Allah, maka ibadah kita jadi ringan, jadi seronok, jadi mampu sembahyang ratus sahabat. Imam Syafi'i sendiri kalau bulan Ramadan tiap-tiap malam 2 kali khatam Al-Quran. Imam Syafi'i sembahyang sunat tahajud 2 kali khatam Al-Quran setiap malam. Sebulan 60 kali khatam dalam sembahyang seorang-seorang. Itu Imam Syafi'i. Tengok dia punya lazatnya sembahyang. Ya, kita bukan nak khatam Quran, nak habis 1 juzuk tu pun buat habis. Sebab apa? Tidak meresapi dalam hati. Ya, contohlah yang ditunjuk oleh para sahabat, oleh orang soleh, salafus soleh dulu, macam mana yang berlaku kepada Sayyidatina Nafisah binti Hasan bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ya, Sayyidatina Nafisah ni dia lahir pada tahun 145 Hijrah di Mekah.
dan dibesarkan di kota Madinah. Dia berkahwin dengan Ishaq Muqtamah bin Abu Bakar As-Siddiq bin Ja'far As-Siddiq. Ya, di Mekah, dibesarkan di Madinah. Sayyidatina Nafisah ni tuan-tuan, sepanjang hidup dia dicerita oleh khadam dia, selama ia berkhidmat dengan tuan dia ni 40 tahun, dia tidak pernah makan di siang hari dan tak pernah tidur di malam hari. Dia hanya makan 3 hari sekali. 3 hari makan sekali. Makannya di sebelah sejadah dia tu, di atas rak tu dia letak bakul. Bakul kosong. 3 hari bila lapar, dia ulur tangan dalam bakul tu, makan. Hingga orang tak tahu dari mana datang makanan itu. Itu Sayyidatina Nafisah. Ya. Kemudian sepanjang hidupnya dia berjalan kaki daripada Madinah ke Mekah, setengah kata daripada Mesir. 30 tahun tunaikan haji berjalan kaki. Seorang perempuan, tuan-tuan. Kalah kita dengan perempuan. 30 tahun jalan kaki buat haji. Sehingga khadam dia kata, wahai puan, tengok kaki puan dah berbengkak-bengkak, biarlah kami usung, kesian puan. Apa kata Sayyidatina Nafisah? Kamu boleh jamin ke yang kaki aku ini akan selamat meniti siratal mustaqim? Yang kaki aku ini akan berjaya jadi saksi depan Allah Ta'ala besok? Sedangkan kaki kamu sendiri pun belum pasti. Biar aku berjalan sendiri. Nampak? Dia berjalan tunai haji 30 tahun jalan kaki. Kita nak jalan rumah sebelah ke tempat mengaji pun buah pergi. Masjid sebelah rumah aja nak jalan, nak menunaikan sembahyang fardu tu pun puas pergi. Ya. Di akhir hayat dia pindah ke Mesir, ya. Dah tua, tak larat, maka lepas subuh, ya, dia suruh khadam dia usung dia, dah tak larat nak berjalan kaki dah. Maka tiap-tiap pagi lepas subuh, khadam dia akan usung dia ke tanah perkuburan. Bila sampai ke tanah kubur tu, Sayyidatina Nafisah ni akan menggali-gali tanah kubur dengan tangan dia sambil membaca Al-Quran, sehingga dia sempat khatam 119 kali khatam Al-Quran. Dia pun meninggal dunia dalam lubang yang dia gali sendiri, lubang kubur yang gali sendiri dengan tangan. Ni orang yang ada kemanisan iman, tak rasa berat langsung dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai tahap tu keimanan dia, manisnya, menjiwai iman dalam hati dia, sehingga ibadah seberat mana pun jadi cukup ringan bagi diri dia. Kita ni sebab kita tak menjiwai cinta kita kepada Allah, ya, cinta kita kepada Rasul tu lebih cinta benda lain lagi pada Allah dan Rasul. Sebab itu kita jadi berat segala-galanya. Sembahyang berat, mengaji berat, nak kena suruh je. Kalau tak suruh tak bangun dah. Tahajud tu tak bangun. Sembahyang fardu sebab Allah wajibkan, cuba Allah tak wajibkan. Berapa kerat buat sembahyang fardu? Pernah Allah tanya pada Nabi Daud AS, wahai Daud, ya, wahai Daud, Allah tanya, mafhum lah, mafhum hadis hadis kursi. Kalau aku tak jadikan syurga, kalau aku tak jadikan neraka, ada tak hamba aku nak sembah aku? Allah tanya Nabi Daud. Ya. Kita sendiri cuba tanya diri kita, kalau tak ada syurga, kalau tak ada neraka, nak sembahyang tak tuan-tuan? Nak sembahyang tak? Nak datang mengaji tak hari ni? Maknanya kita ibadah bukan hasil cinta kepada Allah. Kita ibadah ada gharat sesuatu. Itu syirik di sisi orang mukarrabin. Mukarrabin beribadah kerana cinta kepada Allah, seperti mana Rabi'atul Adawiyah. Dia kata, ya Allah, kalau aku beramal nakkan syurga engkau, jangan masuk aku ke syurga engkau. Kalau aku beramal takut neraka engkau, campak aku ke neraka engkau. Aku beramal kerana aku cinta pada engkau, ya Allah. Dengan arti kata lain, kalau tak ada syurga, kalau tak ada neraka, aku tetap bangun bertahajud setiap malam kerana cintanya aku kepada engkau, ya Allah. Ni panggil cinta sejati. Kita hari ni cinta palsu. Benar? Dalam keadaan ada neraka syurga tu pun berat lagi.
Cuba bayang kalau tak ada syurga neraka, Allah macam mana kat kita? Langsung tak mengaji ke? Mengaji apa? Syurga tak masuk. Ada? Nak ceritanya kecintaan kita tu tak menjangkau sampai menjadi hati ajra. Ya? Sebab kita duk cinta kelahi. Yang kedua, wa ayyakunal mar'a wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, bahawa ia cinta pada seseorang dan dia tak cinta pada seseorang itu melainkan kerana Allah semata-mata. Maknanya kita manusia ni tak salah nak bercinta. Tak cinta dengan siapa pun tak salah. Sama lelaki ke sama perempuan pun tak salah. Yang pentingnya kerana apa cinta kita itu? Ya? Cinta kerana Allah. Cinta kepada perempuan kerana Allah. Cinta kepada lelaki kerana Allah. Cinta kepada anak kerana Allah. Cinta kepada ibu bapa kerana Allah. Cinta kepada kawan kerana Allah. Cinta kepada bos kita kerana Allah. Bukan kerana lain. Kita hari ini banyak cinta kerana lain. Kita cinta kerana dia cantik. Kalau dia kahwin dengan kita kerana kita cantik, dia kahwin ibu, ya, kena ingat. Tanya untuk lelaki, kenapa kamu kahwin dengan aku? Kerana aku cinta. Sebab apa aku cinta? Sebab kau cantik, jangan kahwin dengan dia. Sebab bila besok kita tua, dia tak cinta dah. Sebab cinta kita, muka kita akan tak cantik waktu itu. Betul tak? Ya, kalau dia kahwin kerana cantikkan kita, cinta dia palsu, takkan kekal. Sebab kecintaan kita takkan kekal. Tak? Begitu juga kalau dia cinta dengan kita kerana harta kita, dia berkawan dengan kita sebab kita kaya, boleh tolong dia, boleh apa. Jangan berkawan dengan orang macam tu. Ya, sebab besok kalau kita tak ada harta, dia tak pandang kita. Ataupun dia berkawan dengan kita, dia sokong kita sebab kita ni pangkat besar, banyak pengikut. Oh, dia pun pakat sokong juga. Jangan kita berkawan dengan dia. Sebab bila kita dah tak ada penyokong, dia sembuh kita dengan air muka besok. Faham tak? Sebab cinta dia palsu, bukan kerana Allah. Tapi kalau cinta kerana Allah, sama ada dia dah masih cantik atau dah tak cantik, dia tetap cinta. Hari yang ke-100 serupa cinta hari pertama. Hari yang ke-40 tahun serupa cinta hari pertama. Tak akan berganjak. Sebab cinta kerana Allah, Allah tak pernah berubah. Faham tak? Ya. Itu juga cinta kepada anak. Biarlah cinta kerana Allah. Apa bukti cinta kerana Allah? Kita membawa mereka semua ni kepada Allah. Tarik dia kepada Allah. Ya, jangan kita bawa lari daripada Allah. Itu kerana cinta bukan kerana Allah. Kalau cinta kepada Allah, bawa semua kepada Allah. Anak kepada Allah, isteri kepada Allah, kawan kepada Allah. Hari ini kita tengok ibu cinta kepada Allah, anak kepada Allah atau tidak, kita tengok hari-hari minggu. Kalau hari lain dia kecuk anak dia pukul 5 pagi, dah kecuk dah. Bangun. Nanti telah babas pergi sekolah. Hari Sabtu Ahad pukul berapa dia kecuk? Kesian dah ni, dah seminggu bangun pagi. Biarlah tidur, pukul 8 bangun. Itu cinta mak bapak bukan kerana Allah. Cinta palsu kepada anak. Kalau dia cinta kerana Allah, hari ni kamu tak sekolah, bangun pukul 3 tahajud. Nampak tak? Itu kalau cinta kerana Allah. Ikut ayah kat masjid. Hari ni kamu tak sekolah, hanya dah hari cuti je, biar anak tu subuh tak bangun. Anak tu besok akan dakwa daripada Allah Ta'ala besok. Ya, kita tengok kita Muhammad, ada sebuah hadis disebut situ ada seorang lelaki yang muflih di padang mahsyar, di mana dia ni ketika dibangkitkan amalan ibadah yang cukup banyak, tinggi menggunung belah kanan dia, dengan hajinya, dengan zakatnya, dengan umrah, dengan puasa, dengan sedekah, dengan Quran. Ya, tiba-tiba datang anaknya, datang isterinya, minta hak masing-masing. Ya Allah,
dia ni duduk berdiri sendiri je, masjid dia seorang, pergi masjid, tak masjid, kami ni rambut tak tutup, tak tegur, anak-anak tak sembahyang, tak tegur. Sekarang kami nak masuk neraka sebab dia tak tegur kami tak rela, kami tak reda, kami tuntut hak kami. Maka Allah kata, ambil pahala suami kamu, beri kat bini dia. Habis dah. Yang lain pula datang, jiran datang, semua datang, lama-lama dah tak ada pahala. Ambil dosa orang tu pula, lungguk belah kiri dia. Akhirnya bergulung dosa belah kiri dia, masuk neraka pula. Mati buat pahala, masuk neraka. Sebab apa? Sebab pahala dah dicuri di orang. Sebab dia tak laksana tanggungjawab dia di muka bumi. Ya, dapat anak tak kasih kerana Allah, dapat isteri tak kasih kerana Allah, hingga isteri itu dakwa dia balik di akhirat besok. Ya, sebab itulah kalau kita nak ke manusia iman, pastikan cinta kepada siapa pun letakkan asasnya kerana Allah. Tanda kerana Allah, bawa dia kepada Allah. Kalau dia jauh, dekatkan dia. Betul-betul lesakkan dia. Ya, jangan sampai dia terus berada dalam keadaan menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita ada nak kupas nanti kita ngaji fiqh. Kita rasa kita sambung hadis ni akan datang insya-Allah ya. Banyak lagi nak bincang ke? Wallahu a'lam. Kita buka fiqh sikit. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Muka surat 8 ya. Surat 8. Demikian juga air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis. Kita bincang air suci pada diri, air yang suci pada dirinya tidak boleh menyucikan benda yang lain. Air yang ketiga tu, situ kah? Ya. Dalam bahagian air kita dah bincang, bahagian air ada 4 bahagian. Pertama, suci pada dirinya, menyucikan benda yang lain dan tidak makruh menggunakannya. Yang kedua, air yang suci pada dirinya, menyucikan benda yang lain tetapi makruh menggunakannya. Air musyammas ya. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tidak boleh menyucikan benda yang lain, yakni tidak sah dibuat bersuci, iaitu dipanggil air yang mustakmal. Pada minggu yang lalu kita dah bincang salah satu punca jadi air mustakmal, air yang telah kita gunakan untuk mengambil wuduk, ya, mengangkat hadas wuduk, hadas kecil, basuhan yang pertama pada wuduk yang wajib, anggota-anggota yang wajib, ya, pada wuduk yang wajib, basuhan pertama pada anggota-anggota yang wajib dibasuh, maka air itu jadi mustakmal. Adapun pada wuduk yang sunat, wuduk yang ada, tahu kan? Kita masih ada wuduk, tapi setiap kali nak sembahyang fardu sunat ambil wuduk lagi sekali walaupun ada wuduk. Itu dipanggil wuduk yang ada. Wuduk begitu, waktu kita basuh anggota kita, air tadi tidak akan jadi mustakmal kerana anggota kita tidak ada hadas. Maka air tadi tak bekerja untuk mengangkat hadas. Faham tak? Sebab tu dia kait ke situ, wuduk yang wajib. Begitu juga basuhan yang kedua pada anggota yang wajib dibasuh. Basuhan pertama kita basuh, dia jadi mustakmal sebab anggota kita masih berhadas. Bila kita dah basuh kali pertama, terangkatlah hadas di anggota kita dah bersih. Bila kita basuh kali kedua, tak wujud lagi kerja menghilangkan hadas tu sebab dah tak ada hadas, maka air itu tak dipanggil mustakmal sebab tak guna. Dia tetap mutlak. Faham tak? Ya.
Tapi untuk hari ini juga dikategorikan sebagai air musta'mal, iaitu air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis, padahal air itu tiada berubah dan tiada bertambah beratnya. Tak berubah sifat dia, bau tak berubah, warna tak berubah, rasa tak berubah, dan beratnya pun tak bertambah. Contoh, seperti dicucurkan, dijerus air pada kain yang kena kencing. Setelah air itu bercerai ia daripada kain itu dan ditolak qadar yang dihisap oleh kain itu, yang baki itu tidak bertambah beratnya. Boleh faham tak? Boleh faham tak kalau tak terang? Ya? Tak faham? Dia macam ni, ya? Saya suka pakai apa hitam. Ya. Baik, ini katakan kain. Kain lamping anak kita. Dulu kita tak pakai pampers ni, pakai kain tak? Ya, kain lamping anak kita. Tak dawat. Kemudian kena air kencing. Air kencing ni bila kita biar lama, air ni pun kering. Bau dah tak ada, rasa pun tak ada, tinggal najis hukmiah saja. Najis hukmiah. Ya, kain ni tetap najis sebab belum dibasuh. Faham tak? Walaupun dah tak ada bau, tak ada rasa, dia tetap najis sebab kita yakin dah kena air kencing. Cuma dia hilang sendiri sebab lama dia biar. Maka kain ni panggil kain mutan najis. Sekarang ni kita basuh dia. Kita ambil air 1 gayung. Katakan dalam 1 gayung ni genap-genap 1 liter. Kita tuang dekat kain ni dan kita tadah baldi. Setelah air ni dituang kepada kain, dia akan mengalir kat kain ni, turun kat sini. Makna air dah ada beberapa tempat, dalam baldi setengah, dekat kain setengah. Dan kain ni pun dah bersih, dah tak ada bau, tak ada rasa. Sebab najis dia pun dah tinggal hukumiah dah, air tak ada. Ya. Kemudian cuba kita campur air dalam baldi ini, dicampur dengan air yang meresap di kain ini. Pada zon kita lah berapa banyak yang ada kat kain ni. Kita bandingkan dengan air yang belum dituang tadi dalam gayung ni. Maknanya formula dia begini, kain campur baldi sama dengan gayung. Gitu. Ya. Kalau kita campur dua ni, melebihi daripada gayung, air ni najis. Maknanya ada najis masuk kat sini. Tapi kalau kita campur air kat dalam baldi, dicampur dengan air kat kain, sama banyak dengan air yang belum digunakan ataupun lebih sedikit, itu panggil air musta'mal. Faham? Tak nampak? Ini air kan? Bila kita jeruk, air ni dah habis dah. Kosong lah gayung ni. Lepas tu kita reverse balik. Ambil yang ni, campur kain ni, masuk balik dalam gayung ni. Faham tak? Kalau kandungan
kuantiti air yang dicampur antara air dekat kain dengan air dalam baldi ini melebihi air dalam gayung yang asal, maknanya mesti ada benda yang bertambah. Yang tambah itu najis lah tu. Maka air itu mutan najis. Tapi kalau air dalam baldi ini dicampur dengan air dalam kain ini dibanding dengan air asal, sama aja, tak ada perubahan atau lebih sikit, itu dipanggil air mustakmal. Faham? Sebab itu syaratnya kain ini jangan ada air najis. Kalau ada air najis tepik kat sini, kita jerus kena tahi, air itu mutan najis awal-awal lagi dah kena tahi. Faham tak? Buang dulu air dia. Buang air tinggal asar saja. Dan baru kita basuh. Kalau kita jerus, kain ini dah hilang sifat, dah tak bau tak rasa, hilang bau warna semua, maka air ini kita hisap kembali. Air dalam baldi dicampur air yang hisap oleh kain, kita bandingkan dengan air yang asal dalam gayung yang belum digunakan. Kalau dua-dua air ini sama banyak dengan air ini ataupun lebih sedikit daripada air ini, itu mustakmal. Tapi kalau dua ni dicampur melebihi air yang asal, maknanya mesti ada benda campur dengan air. Tidak macam mana boleh lebih pula airnya, jadi mutan najis. Faham? Ni tak faham ke? Faham tak? Faham tak? Ni bukan jibran, ni fiqh. Tak nampak lagi? Tak pun nampak? Ya. Ni air kan? Air nasi baldi 1 liter. Maknanya bila kita jerus air ke kain, masuk ke baldi, mana di kain pun ada air, di baldi pun ada air, dalam dia kering. Kita campur balik air dalam baldi ni dicampur dengan air dalam kain yang meresap ni, ada 1 liter. Tadi 1 liter kan? Kalau masih 1 liter juga, mustakmal air itu. Kurang tak apa, jangan lebih. Bila lebih, bermaksud di samping air 1 liter itu ada pertambahan benda yang lain, tambah dengan najis di kain itu, maka air itu akan jadi mutan najis. Nampak? Boleh faham? Boleh faham tak? Kalau tak faham, minta Allah fahamkan kita. Ya. Air itu dikuras setelah najis yang mana kain dibuang. Dia tak mau ada air di sini. Kalau ada air najis tempik sini, bila kita jerus air kena taik ni, air itu mutan najis dah sebab bercampur dengan air najis. Maknanya kain ni najis hukmi saja. Tinggal asar dia najis, tapi air dah tak ada. Ya, tinggal najis hukmi saja. Di kain ni kita membasuh tadah sini. Maknanya anda kata kalau kita kira kembali air dalam baldi dan kita andaikan air yang kat kain ni, kita andaikan katakan 0,5 liter kat sini. Sini pun 0,5 liter. Maknanya ada 1 liter air. Sama tak dengan air yang asal 1 liter? Sama. Kalau begitu, air yang kita tadah ni dipanggil mustakmal. Tapi kalau kita campur air sini katakan 1 liter, sini 1,5 liter, banyak dalam kain tu. Maknanya air itu ada 1,5 liter, sedangkan air asal 1 liter. Maknanya mesti ada benda yang campur kat situ. Itu panggil mutan najis. Mesti ada najis yang masuk kat situ. Ada? Ya. Jadi air mustakmal tu dia sama ada bila kita kumpul kembali antara baldi dengan kain ini sama dengan 1 liter ataupun lebih kurang daripada 1 liter, baru jadi air mustakmal. Konsep mesin basuh sekarang. Mesin basuh dia kena pastikan begini ya, mesin basuh tu ada air mengalir ke tidak? Ada air mengalir tak yang betul tu? Maksud air mengalir dia begini, air tak putus. Air yang masuk waktu yang sama, ada air yang keluar. Ini katakan mesin kita 4 segi.
pen dah. Semua tak ada dakwat dah. Habis begitu. Mesin basuh kita, kalau dia ada lubang sini keluar, ya, getah sini masuk, semasa air masuk ni dia mesti direct, dia campur sini, waktu yang sama dia mesti keluar, baru dipanggil air mengalir. Tapi kalau masuk, semasa air ni masuk, sini tutup, dia tutup, ini masuk dulu, dah penuh sini, sini tutup, baru dia buka sini. Itu bukan air mengalir, itu air bertakung nama dia. Faham tak? Bertakung dalam mesin ni, baru dia lepas keluar. Kalau tak cukup 2 kolak, air tu pula berubah sifat dia, jadi mutan najis lah air tu. Maka syarat nak mengalirnya, air direct masuknya semasa air ni masuk, tengah dia proses, waktu yang sama ada lubang untuk mengeluarkan air yang masuk itu. Itu dipanggil air mengalir. Tapi kalau waktu dia masuk, dia tutup di bawah, dah penuh, baru dilepas, itu bukan mengalir, itu bertakung. Sama dia juga masuk dalam besin, dah habis penuh besin, tuang. Tahu tak? Saya tak tahu macam mana mesin basuh auto tu, sebab saya tak pernah kaji dia. Saya pakai yang manual dia. Yang auto tu dia masuk sampai penuh. Bila dia pusing-pusing, baru keluar. Maknanya dia tahan dulu dalam tu. Itu takung. Kalau dia najis, mutan najis air tu. Sebab dia dah tutup ke atas ni, belum keluar lagi dah tutup. Dan tidak ada pengaliran air. Panggil takung air. Pengaliran air ni, waktu dia turun tu, waktu yang sama mesti ada lubang untuk mengeluarkan air direct, serentak daripada atas turun macam tu. Tapi kalau ada pakaian yang tak menjadi najis, cuci najis dulu. Kena cuci dulu. Basuh dia luar dulu. Kalau setakat kotor tak najis tak apa. Dia ada dua, satu najis, kita belajar gitu kan, najis dengan kotor. Kotor tak mesti najis, kena tanah, kena kicap. Tak? Itu tak apalah kita basuh. Walaupun tak mengalir air, dia tak najis. Cuma nak hilangkan kotor tu aja. Yang najis tu mesti mengalir air, basuh dulu kat luar. Dah basuh, baru masukkan dalam mesin tu sekali. Itu pun kalau kita tak yakin ada lubang tu lah. Tapi kalau dah pasti ada mesin yang airnya direct begitu, tak apalah. Atau boleh dicipta sendiri, tabuk sendiri. Waktu air tu masuk, kita cocok pipe kita sendiri, biar keluar je. Biarlah nak tutup pun, kita buat sendiri, modify. Tebuk ke gurdi tu, letakkan kepala kat situ. Waktu air masuk, kita buka kepala bawah ni, dia turun. Ada? Bagi air direct lah. Nampak tak? Ya? Demikian juga air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis, padahal air itu tidak berubah. Syaratnya air yang kita tadah tadi, walaupun bilangan air tadi tak melebihi 1 liter, air itu jangan berubah sifat warna rasa dia. Dia tetap seperti biasa. Tapi kalau dah berubah seperti bau najis di atas tu, mutan najis lah pula, ya? Walaupun air tak bertambah, tapi sifat berubah, maka dia tetap mutan najis. Yang nak jadi mustakmal ni, airnya tak berubah, airnya tak bertambah, dan sifatnya pun tak berubah. Air tu macam tu juga, putih je.
tak ada perubahan warna, tak ada perubahan rasa, tidak ada perubahan bau pada air itu. Dan tidak bertambah berat, seperti dicucurkan air pada kain yang kena najis. Setelah itu bercerai ia berkain itu, dan ditolak kadar yang dihisap oleh kain itu, yang baki itu tidak bertambah beratnya. Maknanya kita tolak air yang dekat kat kain tu, air yang baldi itu tak bertambah berat. Mana tidak, kalau kita tolak kat kain itu tak lebih setengah liter. Tadi kan dalam gayung 1 liter, bila kita jerus kain, lekat kat kain setengah liter, makna yang dalam baldi itu tidak boleh melebihi setengah liter dah. Kalau melebihi setengah liter, makna dah melebihi air dalam gayung. Faham tak? Dalam gayung ada 1 liter, kita jurus dekat kain, kita andaikan di kain itu 1 liter dihisap dekat kain, maknanya dalam baldi tidak boleh melebihi 1 liter, setengah liter. Bau jadi 1 liter sama dengan gayung atau tak? Tapi kalau dalam baldi itu setengah liter lebih, maknanya bila ditambah dengan kain itu melebihi 1 liter dalam gayung. Jadi mutan najislah air tu. Nampak tak? Tak nampak ke? Musim-musim pening ke? Tadi dia buat kod lain, ini saya cakap kod lain. Dia begini ya. Tengok. Ni gayung. Tukar gayung pula. Ini kain, baju. Ya. Baju kita. Ini baldi. Dalam gayung ini 1 liter. 1 liter. Kita jerus dekat baju, dihisap dek baju setengah liter. Tinggal berapa liter dalam gayung? Setengah liter lah. Kita jerus semua. Ya? Kita jurus semua habis dalam 1 liter ni, masuk ke baju, masuk ke baldi. Lekat kat sini setengah liter. Dan baldi ni mesti ada berapa liter? Tak boleh melebihi setengah. Kurang tak apa. Sebab kalau dia melebihi setengah, kalau kita campur balik, melebihi 1 liter. Faham? Setengah campur setengah tak 1 liter. Bermakna air itu dah ada pertambahan berat dia. Bermaksud mesti ada benda lain yang bercampur dengan air, maka air itu hukumnya bukan mustamal, dia mutan najis. Faham? Jadi setelah ditolak air kat baju, dia andaikan setengah liter, maka air dan baldi ini jangan melebihi setengah liter. Itu maksud dia. Kenapa tak boleh setengah liter? Sebab air dan setengah liter je. Itu andaian lah. Ya? Faham? Termasuk dalam golongan air mustakmal juga air yang berubah salah satu daripada 3 sifat, iaitu baunya, rasa dan warna. Berubah dengan sebab bercampur dengan cair ataupun serbuk yang mukhalid. Mukhalid ni makna serbuk yang sebati. Kita campur sesuatu yang suci yang boleh bergaul dengan air, campur kicap, campur Milo, campur kopi, maka air mutlak itu akan jadi air mustakmal.
Asal mustakmal tu kita guna, tapi dia tak guna, tapi dihukum seperti mustakmal kerana dah berubah sifatnya. Faham? Ya. Jadi air Milo dihukum seperti mustakmal, tak boleh buat suci walaupun dia suci. Air kopi dihukum seperti air mustakmal, tak boleh buat bersuci walaupun dia suci, boleh minum. Nak buat basuh najis tak boleh. Air sirap, ya, banyak orang kena di tempat-tempat kenduri basuh tangan gunakan air sirap. Nah, tuan rumah kaya dia tak sediakan air basuh tangan, air sirap jadi sedianya. Kampung-kampung macam tu dia kaya sikit. Ya. Kita basuh tangan dengan air sirap. Kalau tangan tu tak najis tak apa. Kalau tangan tu najis tak suci lah. Sebab air sirap tu dia dah berubah airnya dengan sebab bercampur dengan sirap. Sirap tu mukhalid, dah sebati dengan air. Faham? Maka air sirap itu hukumnya seperti mustakmal, tak boleh dibuat bersuci benda najis. Kalau tangan kita setakat kering nak basah tak apalah. Tapi kalau tangan tu najis, tadi terpegang benda najis, tak boleh basuh dengan sirap. Tangan kita tetap akan najis, ya, bukan najis. Faham? Betul juga yang celup-celup tu. Dulu kan dia sebab sabun mukhalid juga. Ya, sebab sabun jadi mustakmal juga air. Mana air sabun tak boleh buat bersuci. Hilangkan dulu air najis dia, lepas tu kena bilas dengan air mutlak. Semata-mata air sabun tak boleh sebab sabun tu dah mukhalid dengan air mutlak. Ya. Sebab tu kita kena cucuk dengan air yang kosong. Setelah ada sabun tu cucuk sampai habis air sabun tu. Kalau di kolam besar, ada jenis, tapi tak cukup. Jadi ada banyak buat. Kalau air cukup 2 kolam bercampur dengan najis, najis itu tak mengubah air, tak apa. Ya. Najis tidak mengubahkan air yang cukup 2 kolam, air itu tetap mutlak. Sehinggalah najis itu mengubah air baru jadi mutan najis. Ya, maknanya walaupun masuk cicak, air kolah tu tak berubah, air tu bersih lah. Tapi kalau dia berubah sikit-sikit tepi dia je, kan kadang-kadang dia hitam tepi, itu najis tu. Tempat kiri kanannya yang berubah hitam kecil-kecil tu, hanya ada minum kat situ lah. Yang tempat lain tak apa. Ya, macam tai hanyut kat sungai lah. Tai hanyut kat sungai kan banyak kan komando-komando ni. Dia training minum air tai. Dah hanyut tu. Dulu kalau kat pondok Tok Guru selalu suruh lukis apa nama tai hanyut. Tai hanyut tu Tok suruh lukis. Itu tanda apa tu? Tamsilan kepada orang yang selalu ponteng ngaji. Kejap tenggelam, kejap timbul, kejap tenggelam, kejap timbul. Kan tai hanyut kan? Tenggelam, timbul, tenggelam, timbul. Itu panggil mengaji tahi hanyut. Lukis tai besar-besar tampal itu. Ya, faham tak? Tai kan kejap timbul, kejap tenggelam. Jadi tai hanyut tu kan, di tepi-tepi dia kita tengok keruh tu. Yang keruh tu berubah tu. Itu najis walaupun sungainya besar. Tepi-tepi tu janganlah diminum. Minum jauh yang tak berubah tu tak apalah. Faham tak? Nanti kita akan cerita buat istiqamah akan datang lah. Kisah istiqamah berkaitan dengan tayyib ni. Penting istiqamah tuan-tuan dalam mengaji. Kalau tidak ada istiqamah, mengaji tak hanyut lah nama dia. Ya. Masa dah tak ada dah. Masa cepat betul ya. Mana nak berhenti ni? Termasuklah dalam golongan air mustakmal, air yang berubah salah satu daripada 3 sifat, bau, rasa dan warna, dengan sebab bercampur dengan cecair ataupun serbuk yang mukhalid, yang suci. Itu sifat dia. Benda itu bukan dia hanya sebati, bahkan benda itu suci. Tapi kalau benda itu najis, air itu mutan najis lah. Ya, serbuk tai kambing kata kan. Campur dengan air berubah. Air itu mutan najis sebab serbuk itu najis. Ya. Ini bercampur serbuk yang suci, Milo, kopi, teh, sirap. Ya. Maka air itu jadi seperti air mustakmal. Ya.
Berubah tu sehingga jadi bukan macam air, tidak dinamakan air lagi. Maknanya sama ada berubah itu nampak dilihat atau dirasa, dipanggil hissiyun seperti sirap, kopi, susu dan lainnya, atau tidak nampak cuma pada takdir sahaja, dipanggil seperti bercampur dengan air mawar yang sudah hilang baunya dan air mustakmal. Maka air ini hukumnya sama macam air mustakmal. Dari segi tak sah buat bersuci dengan dia. InsyaAllah kita bincang akan datang, di mana perubahan ini ada dua bentuk, perubahan pada hissiyun dan perubahan takdiriyun. Kita akan bincang nanti, tak sempat nak terang ini ya. Bercampur dalam masalah mukhalif ini, mendatang perubahan itu ada dua bentuk, berubah secara hissi atau berubah pada takdir. Kita bincang akan datang ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin ilhamal malaikatil mukarrabin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مبدئ يا خالق يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا علمنا علمنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.